peristiwa, pelbagai realiti politik yang ada di depan kita, kita merasakan kebimbangan kerana sudah lebih 30 tahun nampaknya wawasan 2020 itu tidak dapat dicapai. Malahan kita merasakan bagaimana bibit-bibit perpecahan, bibit-bibit isu perkauman semakin kuat diketengahkan, dan inilah yang menggusarkan kita. Dan apakah yang perlu dilakukan? Kita perlu mempunyai satu naratif, mempunyai satu misi untuk membentuk the right mindset umat Malaysia, umat Islam dan umat seluruhnya. Kerana apa? Kerana dengan itulah kita akan dapat merealisasikan impian untuk mewujudkan masyarakat yang adil, yang progresif, yang bersatu padu, yang penyayang, tuan-tuan. Jadi itu sekadar mukadimah, tuan-tuan. Jadi saya akan terus kepada ini kalau nak baca buku-buku saya, ini merupakan di antara koleksi buku-buku yang telah pun ditulis, tapi tak apa. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, saya ingin memulakan tajuk ataupun kupasan minda kosmopolitan ini dengan memetik ayat Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 13. Ini semua kita sudah ambil maklum dan sudah biasa dengan ayat ini. Ya, kerana ayatnya selalu dimainkan terutama apabila melibatkan perkahwinan, apabila melibatkan jodoh, selalunya ianya dikaitkan dengan syu'uba wa qabailil ta'aruf, untuk berkenal-kenalan. Tetapi dalam konteks cosmopolitan reform yang ingin dimasukkan ini adalah supaya kita merujuk semula ayat ini untuk melihat semula mesej yang begitu mendalam yang disampaikan oleh Allah SWT melalui ayat ini. Iaitu Allah SWT meletakkan inilah konsep manusia, konsep cosmopolitan yang ingin disampaikan terhadap manusia sejagat. Di mana Allah SWT berfirman bahawa asal-usul manusia itu adalah sama, dari setitis air mani yang hina. Kemudian Allah SWT menjadikan manusia itu pelbagai bangsa dan bersuku-suku. Kerana kepelbagaian itulah yang akan menjadikan kita lebih menghayati dan memahami tentang kepelbagaian, dan supaya kita berkenal-kenalan. Adanya satu konotasi oleh Allah SWT untuk kita bersama-sama ada mutual tanggungjawab bersama untuk mengenali antara satu sama lain. Dan yang terakhir, yang ini adalah yang paling powerful, mesej yang disampaikan oleh Allah SWT di Al-Quran, iaitu kesaksamaan, iaitu Allah SWT tidak menggunakan kanta kekayaan, kanta bangsa, kanta apa saja, tetapi Allah hanya melihat kanta ketakwaan, God consciousness. Inilah elements ataupun cosmopolitanism yang ingin disampaikan di dalam tajuk yang akan saya kupaskan sebentar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, sebelum kita terus kepada itu, marilah kita bersama-sama, saya cuba ingin menyorot the reality yang ada, yang berada di depan mata kita, dan supaya kita dapat narrow down, supaya kita dapat menggabung jalinkan dengan realiti yang ada, supaya kita tidak hanya berretorik, malahan kita bercakap di atas realiti semasa yang ada. Ya, sesungguhnya apa yang berlaku di depan mata kita pada hari ini, kita berada dalam satu era yang dikenali sebagai era yang ketidaktentuan, era post-truth, era post-normal times, era post-materialism, era post-secularism, era post-liberalism. Semuanya kita melihat bahawa akibat daripada realiti yang berlaku pada hari ini, maka manusia kembali mencari nilai, mencari moral, mencari etika, mencari Tuhan. Dan akhirnya manusia kembali semula melihat daripada era yang meletakkan material segala-galanya kepada etika dan values dan nilai. Ya? Dan malahan kita lihat bahawa ketidaktentuan yang berlaku pada hari ini, sebagaimana yang kita lihat the post-normal times, jika dulu kita bergerak berdasarkan fakta dan numbers and figures, tetapi ianya tidak cukup pada waktu post-normal times. Kerana post-normal time itu telah pun mewujudkan satu era normal baharu yang kita alami, yang kita
yang kita lalui pada hari ini. Jadi saya tidak mahu mengupas secara panjang kerana terlalu banyak wacana-wacana yang ada dibicarakan, dikupas oleh ramai sarjana yang mengupas tentang realiti semasa. Namun begitu, kita jangan lupa, selain daripada aspek pemikiran dan juga aspek ujian ideologi yang mempengaruhi keseluruhan kefahaman manusia terhadap realiti pada hari ini, kita juga lihat bagaimana teknologi juga mengubah realiti. Ya, teknologi mengubah gaya hidup manusia, di mana kita lihat mega shift yang berlaku, yang sedang berlaku, malahan telah pun berlaku, sudah mula menguasai dan mempengaruhi kehidupan manusia. Jika saudara membaca tentang konsep singularity ataupun transhumanism, tuan-tuan boleh melihat bagaimana singularity itu menjadikan manusia akan bersatu dengan teknologi, akan bersatu dengan artificial intelligence yang akhirnya akan menghasilkan manusia baharu, gabungan yang dipanggil sebagai transhumanism. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya tidak mahu mengupas lebih panjang lagi, tapi apa yang ingin saya rumuskan di sini, perbezaan di antara realiti sebelum ini dengan realiti hari ini adalah convergence of the crisis. Jika dulu krisis itu barangkali ia bersifat kenegaraan, bersifat locality, tetapi ianya sekarang ini bersifat global. Ya, apabila convergence of global crisis, sebagai contoh ideological shift, demographic changes, climate change dan juga pandemic, ianya memberikan ke satu dunia menghadapi krisis yang sama, malahan memberikan implikasi yang begitu mendalam, terutama kepada negara-negara yang membangun, negara-negara yang miskin, terutamanya dalam konteks negara Islam, termasuk juga dalam konteks negara kita yang sedang dilanda krisis kepimpinan maupun krisis ekonomi dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan. Jadi apabila kita melihat segala-galanya, ini yang kita ingin lahu realiti pada hari ini, apabila berlakunya post-materialism, post-liberalism, post-secularism, termasuk juga post-normal times, post-truths, ialah dunia kini kembali melihat aspek kemanusiaan. Dipanggil sebagai humanizing, ya, iaitu memanusiakan manusia. Ya, ini elemen manusiawi yang perlu ada. Ini kita lihat bahawa ini adalah nilai-nilai yang sangat penting. Emotions, creativity, imaginations, empathy, consciousness, values, mystery, compassion, intuition. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masa depan sebenarnya berada dalam satu harapan yang begitu cerah terhadap umat Islam. Kerana apa? Kerana kesemua kualiti yang disebutkan ini sebenarnya diangkat oleh Islam, malahan ianya telah pun embedded, yang ada tersemat kukuh di dalam Al-Quran, ajaran Al-Quran, ada ajaran Islam yang menunjukkan kesemuanya. Tetapi kita lihat the reality of Muslim Ummah, kita menghadapi satu dilema ekonomi, dilema pemikiran, dilema penjajahan pemikiran, dilema ideas dan sebagainya. Sebagai contoh tuan-tuan, apabila Richard Dawkins membuat macam tweet, okay, di dalam social media just untuk mungkin provocating the Muslims. Richard Dawkins adalah seorang saintis. Apabila beliau mengatakan bahawa seluruh dunia Islam pada hari ini, 57 OIC negara Islam di dunia, okay, hanya mampu melahirkan 10 Nobel laureate, berbanding dengan Trinity College tuan-tuan, bukannya Cambridge University, ya. Trinity College, salah sebuah daripada college di Cambridge, melahirkan lebih 30 Nobel laureate di dunia. Ya tuan-tuan, maknanya seluruh dunia Islam tidak mampu melahirkan Nobel. Lawan dengan satu college di Cambridge University, kita ketinggalan. Ya. Begitu juga satu kajian yang dikeluarkan oleh Royal Society berkenaan dengan publications of scientific articles di dunia, tuan-tuan. Ya, satu kajian dibuat bahawa 17 negara Arab, tuan-tuan, 17 negara Arab, dipanggil Arab League, Arab Nations, hanya menghasilkan lebih kurang dalam 13,000
makalah scientific journals articles, ya, cuba dibandingkan dengan hanya satu universiti, iaitu Harvard University. Harvard University menghasilkan lebih 15,000, hampir 16,000 makalah saintifik, makalah jurnal. Maknanya tuan-tuan, Harvard University lawan dengan seluruh negara Arab. Dari segi creativity, innovation, kita tak mampu. Maknanya kita ketinggalan. Jadi tuan-tuan, kita perlu berubah. Kita perlu melakukan perubahan, terutamanya perubahan yang bersifat pemikiran, perubahan yang bersifat mindset, perubahan yang melibatkan budaya. Kerana change is inevitable, perubahan tidak lagi pilihan, tetapi adalah merupakan kewajipan kepada kita. Ya, tuan-tuan dan perempuan, seperti Nokia, seperti Kodak, walaupun mereka berubah, mereka ada change, ada perubahan, tetapi perubahannya adalah bersifat marginal, perubahannya bersifat biasa-biasa. Kita memerlukan perubahan radical reform yang disebutkan oleh Tariq Ramadan, iaitu memerlukan perubahan pemikiran, idea dan perubahan kefahaman kepada realiti semasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya ingin bicarakan pada hari ini itu merupakan mukadimah dan juga sorotan literatur ataupun literatur, ya, literature review terhadap apa yang ingin saya sampaikan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya akan cuba membawa sidang penonton yang dirahmati Allah untuk kita menelusuri tentang cosmopolitan reform ataupun minda cosmopolitan yang perlu ada. Ya, tuan-tuan jangan anggap ini merupakan satu topik yang berat, kerana ini merupakan satu realiti kefahaman yang perlu untuk memastikan kita tidak mengulangi kesilapan ataupun kegagalan untuk mencapai wawasan 2020 yang pada saya merupakan sangat Islamik, yang merupakan selari dengan ajaran Islam, yang merupakan sesuatu yang diangkat oleh Al-Quran dan As-Sunnah, iaitu untuk melahirkan masyarakat yang adil, bersatu padu, yang bertoleransi, yang saintifik dan progresif, penyayang. Kesemuanya itu ada di dalam Al-Quran dan dalam ajaran Sunnah Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, marilah kita bersama-sama berbicara tentang mencipta the new hijrah of Muslim Ummah. Jika dulu kita pada abad ke-15, ya, pada tahun 1970-an, kita diwawarkan bahawa abad ke-15 akan menjadi abad umat Islam, tetapi apa yang berlaku? Ia tidak berlaku. Malahan pelbagai mihnah, pelbagai tribulisasi yang berlaku. Namun begitu, kita perlu merancang. Kita perlu melakukan satu perancangan yang strategik, membina visi dan misi masa depan. Barangkali, moga-moga, insya-Allah abad ke-16 nanti ataupun sebelum abad ke-16, di akhir abad ke-16 nanti, mungkin Islam akan kembali dipersada, Islam akan kembali menerajui dunia, membawa mesej rahmatan lil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi apa yang perlu berlaku di sini adalah kita ingin mengubah the narrative, mengubah apa yang ada sebenarnya yang berlaku di dunia Islam pada hari ini, di Malaysia pada hari ini. Jika sebelum ini negara kita tidak berjaya mencapai wawasan 20, melahirkan masyarakat yang kurang toleransi, masyarakat yang kurang penyayang, masyarakat yang kurang progresif, maka kita perlu merubah naratif ini, tuan-tuan, melalui pemikiran, melalui thinking framework, melalui kerangka cosmopolitan reform yang kita perlu ada. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah telah membuktikan, tamadun menyaksikan bahawa hanya dengan cosmopolitan reform elements yang ada, kita boleh mengembalikan Islam di persadanya. Kerana apa? Kerana cosmopolitan itu mengambil kira kepelbagaian dalam kesatuan dan akhirnya ia akan membentuk satu tamadun di mana meraihkan kepelbagaian bangsa, kepelbagaian agama, kepelbagaian pemikiran, dan dia dapat diharmonikan menghasilkan tamadun yang pernah disaksikan pada waktu itu dulu menerajui dunia. Bahkan para sejarawan mengatakan sekiranya pada zaman kegemilangan Islam, sekiranya ada anugerah Nobel laureate pada waktu itu, akan semuanya dibolot oleh seluruh saintis cendekiawan sarjana Islam pada waktu itu. Itu yang dikatakan oleh para sajawan. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi saya sudah menggunakan masa lebih kurang dalam 12 minit, ada lebih kurang dalam 28 minit. Saya akan cuba untuk menikmati masa, tuan-tuan. Jangan bimbang. Jika terlebih maklumkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Jadi apabila kita berbicara tentang reform, tentang as-sahwah, nahdah, tentang tajdid dan sebagainya, kita kelak berbicara tentang reformasi politik.
reformasi siasat. Malahan keseluruhan tenaga dan kudrat kita diberikan kepada politik. Ya, politik betul, siasat itu penting, tetapi siasat itu mesti powered by intellectual reform. Mesti disokong, mesti diterajui, dipaksikan dengan intellectual reform, iaitu dengan the culture of iqra. Itu dikatakan oleh Malik bin Nabi. Bagaimana Rasulullah SAW berjaya mengubah masyarakat Arab jahiliyah yang butuh huruf, ada yang butuh huruf, ada yang boleh membaca, yang tidak ada apa-apa, yang tidak punya tamadun, selalu dibuli oleh empire Rom dan Parsi, akhirnya menguasai dunia. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengubah. Dan Malik bin Nabi kata apa? Kerana mesej yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad di Gua Hira, the culture of Iqra. The culture of intellectual, the culture of knowledge, the culture of ilmu. That's it. Ya, itu yang dikatakan satu sepotong hadis, walaupun hadis ini hadis dhaif. Tadi saya ambil, ada yang mengatakan ini merupakan kalam Hasan Al-Basri, tetapi kalam ini, kenyataan ini begitu powerful, ya, begitu berpadu. Apabila Rasulullah SAW bersabda, ini mungkin Rasulullah SAW ataupun Imam Hasan Al-Basri berkata-kata, ya, tinta ulama itu akan ditimbang dengan darah para syuhada di hari akhirat, dan tinta para ulama itu akan lebih berat daripada darah para syuhada. Ini merupakan yang di Jami' As-Saghir hadis 14,582. Tuan-tuan dan puan-puan, powernya bahawa kita perlu lihat bahawa keilmuan intelektual, kecendekiawanan, ya, itu ilmu, itu budaya ilmu, the culture of iqra itu merupakan prerequisite untuk kita memahami cosmopolitan reform. Okey, tuan-tuan, saya ingin contoh sebelum kita lihat kepada apakah yang dimaksud dengan cosmopolitan reform ataupun cosmopolitan mind yang kita ingin bicarakan. Saya ingin tunjukkan contoh, ini merupakan statistik tentang penerbitan scientific articles, kajian yang dibuat di dunia. Saya nak buktikan bahawa mereka yang menguasai ilmu, mereka yang menguasai kecendekiawanan, mereka akan menguasai dunia. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahawa menguasai ketenteraan, tetapi ketenteraan memerlukan budaya ilmu, memerlukan kekuatan ilmu. Kita lihat, ya, data daripada 2008 hingga 2018, selama 10 tahun, tuan-tuan. Bagaimana yang menguasai dunia pada hari ini adalah yang menguasai kesarjanaan, yang menguasai ilmu pengetahuan. Ya. China, ya, menguasai penerbitan. Ya. United States menguasai penerbitan, menguasai kesarjanaan. Jerman, Japan, United Kingdom. Ini menunjukkan bahawa, ya, keilmuan itu merupakan prerequisite kepada ketamadunan, kejayaan. Ya, malahan kalau kita tengok bagaimana China sebelum ini kalah dengan United States of America pada 2008, telah pun mengalahkan Amerika dari sudut penerbitan. Ya, dan ini menunjukkan contoh bagaimana, dan kita lihat bagaimana China sudah mula menggugat dan mempercepatkan the decline of American civilization. Itu yang ditunjukkan. Sebagai contoh yang lain, okay, sebagai contoh, penerbitan buku, kita lihat bagaimana China juga telah sekali lagi mengalahkan Amerika dengan penerbitan 470,000 setahun berbanding dengan Amerika, dan inilah negara-negara yang menguasai dunia pada hari ini. Sebagai contoh, South Korea menguasai dunia, France, Germany, Japan, Spain, Italy. Ini menunjukkan bahawa kesarjanaan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya tidak mahu berucap panjang, maka sudah sampai masanya untuk kita melihat dengan lebih serius tentang bagaimana kita untuk melahirkan satu masyarakat yang progresif, masyarakat yang dahagakan ilmu pengetahuan, dan juga kita dapat membina satu generasi baru, anak-anak kita, generasi muda yang cintakan ilmu pengetahuan, yang mempunyai tasawur, yang mempunyai worldview, yang mempunyai mindset yang lebih terbuka, yang meraihkan kepelbagaian, tuan-tuan. Dan ini merupakan di antara buku-buku yang saya recommend, saya sarankan untuk baca. Saudara Adli, saudara Kamil ada sebut tentang Muslim Cosmopolitanism, okay, oleh Dr. Syed Khairuddin, tetapi kita boleh baca banyak lagi buku-buku. Tetapi apa yang saya ingin kupaskan di sini adalah tentang
Apa kena maksudkan dengan Muslim cosmopolitanism ataupun cosmopolitan reform yang ingin kita bincangkan di sini? Ya, kita lihat bagaimana tamadun Islam termasuk tamadun Melayu. Ya, kita lihat bagaimana Melaka sebelum ini merupakan salah satu pelabuhan yang terkenal di dunia, merupakan cosmopolitan. Ya, Melaka merupakan kota cosmopolitan yang meraihkan kepelbagaian, yang mewujudkan satu masyarakat berbilang bangsa, berbilang agama, berbilang pemikiran, malahan bertutur dalam pelbagai bahasa lingua franca. Ya? Jadi kita ingin kembalikan semula situasi dan fenomena yang ada pada waktu itu kerana kita pernah mengalaminya dan kita kena kembalikan, dan ianya perlu bermula dengan orang seperti masyarakat seperti kita yang mampu untuk membuat perubahan, menjadi champion of change, not only change, agent of change. For me, kita kena jadi champion of change. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah yang dimaksud dengan cosmopolitan reform? Jadi saya ingin mengambil konsep ummah, tuan-tuan. Ya? Apabila berbicara cosmopolitanism ni, biasanya kita akan lihat Western philosopher, okay, on cosmopolitanism. Sebagai contoh, Immanuel Kant, sudah ramai lagi yang berbicara tentang cosmopolitanism ini. Tetapi kita ingin lihat dalam segi konteks konsep yang ada dalam Islam yang sebenarnya perlu, okey, diganding, yang perlu mencerahkan tentang aspek cosmopolitanism. Ini tidak bermakna Islam itu yang memberikan konotasi verification kepada konsep cosmopolitanism itu, tetapi sebenarnya konsep cosmopolitan itu, kepelbagaian itu sebenarnya adalah mengambil ekstrak daripada ajaran Al-Quran, As-Sunnah dan juga secara umumnya pentafsiran yang dibawa oleh ulama yang muktabar. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin memetik fasal ke-25, the Constitutions of Madinah, the Sahifah Madinah. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, Sahifah Madinah, walaupun kita lihat the Western world, mereka akan menyambut setiap tahun celebrations of Magna Carta, yang mereka mengatakan bahawa Magna Carta ini merupakan satu social contract, constitutions yang paling awal, tetapi ianya tidak, tuan-tuan. Constitution yang paling awal bertulis adalah Sahifah Madinah lebih 1400 tahun yang lalu. Malahan ianya mendahului zaman. Kalau kita baca Sahifah Madinah itu, tuan-tuan, ianya merupakan cosmopolitanism. Ianya merupakan masyarakat yang cosmopolitan, masyarakat yang bertolak ansur, penyayang, kasih, mengasihi, menghormati. 5, Constitution of Madinah menyebut bahawa wa inna yahuda bani auf ummatun ma'al mu'minin. Powerful, tuan-tuan. Ya, saya terjemahkan bahawa sesungguhnya Yahudi Bani Auf merupakan ummah ma'al mu'minin. Merupakan ummah, tuan-tuan. Ummah. Maknanya konsep ummah yang kita lihat sebelum ini, yang selalu diwawarkan, yang selalu kita faham bahawa ummatul Islam. Umat Islam. Tetapi dalam Sahifah Madinah, kita memahami bahawa ada dua pendekatan, ada dua pemahaman bentuk ummah. Ummah dari sudut dianatan, ummah dari sudut aqidatan, iaitu ummah Islam. Iaitu kita merupakan satu nation, merupakan satu ummah sesama Islam seaqidah. Itu satu. Tetapi dalam konteks ini adalah ummah dari sudut siasatan, iaitu ummatan from siasatan, from politics. Maknanya dalam konteks Malaysia, dalam konteks negara kita, ya, iaitu konsep ummah politik, iaitu kita mengiktiraf warga negara, kita mengiktiraf rakan Cina kita, India kita, Kadazan, Iban kita sebagai satu ummah dari sudut politik. Ya, tuan-tuan, maknanya kita melihat bahawa mengembangkan secara konstruktif konsep ummah untuk disamakan dengan cosmopolitan itu, tuan-tuan. Jadi ini bukanlah sesuatu retorik, bukanlah sesuatu ciptaan dan bid'ah, tetapi ia merupakan satu kefahaman terhadap Piagam Madinah yang di-endorse oleh Rasulullah SAW, yang akhirnya menjadi satu kerangka kefahaman seluruh warga Madinah, ya, yang barangkali yang membentuk ketamadunan selepas itu. Betapa powerfulnya, betapa berkuasanya satu konsep kenegara, satu konsep daulah, satu konsep yang begitu
cosmopolitan yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, beberapa konsep yang lain untuk kita kupas juga berkenaan cosmopolitan mind ini adalah beberapa konsep yang menyokong keseluruhan kerangka cosmopolitan itu. Kita tidak mahu menggunakan Western philosophy untuk menjadi kerangka, menjadi asas kepada kefahaman kita. Tetapi kita ingin menggunakan epistemologi Islam, menggunakan aspek tauhid paradigm untuk melihat segala tasawur, worldview, pandangan alam kita terhadap sesuatu konsep itu. Jadi konsep yang dibawa adalah konsep yang bersifat universal. Kita lihat maqasid syariah yang sangat cosmopolitan. Kerana maqasid syariah itu mengiktiraf kesemua keperluan yang diperlukan oleh manusia, regardless bangsa, agama, kulit, warna kulit, pemikiran, keperluan 5, keperluan kepada kepercayaan agama, kepada life, intellectual, akal, kepada keturunan dan juga kepada kekayaan ataupun wealth. Konsep yang lain saya tidak mahu mencerita panjang sebab ianya mengambil mungkin lebih satu hari ataupun satu silibus kursus untuk membicarakan kesemua tajuk ini. Yang kedua adalah konsep fiqh ta'ayush, iaitu peaceful coexistence, kita hidup bersama secara aman, damai. Saya masih ingat lagi kalau tuan-tuan ada satu makalah yang menceritakan tentang keadaan umat Islam di kalau saya tidak salah di Baghdad ataupun pada ketika itu di Damaskus, menceritakan ketika Black Death ataupun ketika pandemik pada abad yang pada masa itu Eropah, hampir separuh warga Eropah mati kerana wabak Black Death itu. Tetapi apabila dibicarakan oleh para ulama bagaimana di Damaskus pada waktu itu orang Yahudi, orang berbangsa agama Kristian, mereka berkumpul di dalam masjid, mereka mendapat keamanan dalam masjid, mereka bersama-sama, dan kepada waktu itu ramai umat Islam berzikir, melahirkan berzikir menyebut kalimah la ilaha illallah, bersama-sama berdoa, secara aman damai untuk berdoa untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan pada waktu itu. Konsep yang kedua adalah konsep yang ketiga, tasamuh, iaitu kita bertoleransi. Kita sentiasa melihat apabila berlakunya ada di antara maslahat mafsadah, kita memikirkan maslahah yang besar dan menjauhi mafsadah kepada negara. Konsep al-wujud al-mutazamin yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bayah. Konsep al-ukhuwah al-insaniyah, kita melihat persaudaraan secara kemanusiaan. Kita al-ukhuwah al-muwatanah, konsep persaudaraan senegara. Konsep al-safhu, berjiwa besar, berlapang dada. Konsep al-afu, kita sangat pemaaf sekiranya melakukan ada kesilapan, kita memberikan kemaafan. Konsep kemuliaan manusia, al-karamah insaniyah. Konsep ummah ad-da'wah, the people of preaching, iaitu bukan lagi darul harb, bukan lagi darul islam atau darul harb, tetapi darul da'wah, iaitu kita mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikan mesej Islam. Tuan-tuan, ini merupakan konsep-konsep cosmopolitan, minda cosmopolitan yang perlu ada. Sekiranya kita memahami, tuan-tuan, kita akan menjadi ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Kita akan menjadi kuntum khairatu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kerana apa? Kerana Allah SWT berfirman di dalam surah berkenaan dengan kuntum khairu ummah ini, dalam surah Ali Imran ayat 110, Allah berfirman kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas. Allah menggunakan kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan umat manusia. Allah SWT menggunakan kalimah lin-nas. Menggunakan kalimah lin-nas, bukan lil mu'minin. Bukan menggunakan kalimah lil mu'minin untuk orang, lil muslimin, menggunakan kalimah orang Islam, tidak. Menggunakan kalimah orang beriman. Allah menunjukkan bahawa ummah yang terbaik itu adalah ummah yang melakukan kebaikan, mencegah kemungkaran terhadap kemanusiaan, terhadap universal manusia sejagat. Inilah konsep cosmopolitan yang perlu ada pada kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya rasakan bahawa saya tak mahu bercakap panjang lagi, cuma
Mungkin saya boleh kongsikan beberapa slide lagi saya tuan-tuan kerana ada lebih kurang dalam 5 minit lagi. Tuan-tuan, kalau kita lihat ketamadunan, ya, dan kekuatan sesebuah keilmuan itu juga bergantung kepada kepelbagaian dan sejauh mana kita boleh berlapang dada dan menerima kepelbagaian dan perbezaan. Ya, kalau tuan-tuan tengok sejarah universiti di dunia, ya, ada yang mengatakan bahawa Nalanda di India, yang universiti pertama di dunia, yang kini cuba dihidupkan semula oleh kerajaan India. Ya, Nalanda, dikatakan bahawa lebih 30,000 para cendekiawan dan para sarjana dan pelajar-pelajar berkumpul di Nalanda University pada waktu itu untuk mendapat pelbagai ilmu dan juga perbincangan wacana intelektual. Ya, ia juga menunjukkan bahawa kepelbagaian begitu perbezaan dan juga cosmopolitan. Kemudian diikuti dengan Zaituna di Tunisia, ya, Qarawiyyin di Morocco, ya, kemudian Al-Azhar di Mesir, kemudian di Bologna di Italy, Oxford di UK, Paris di France, Cambridge di UK, Harvard di Amerika. Tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan baca satu artikel yang mengatakan bahawa kekuatan Harvard ada kerana kekuatan immigrants professors di Harvard, ya, kekuatan kepelbagaian di Harvard itu. Kalau saya pernah sabbatical di bawah Fulbright, pernah melakukan kajian di Harvard University, memang kebanyakannya profesor-profesor, cerdik pandai, researcher itu pelbagai yang sangat diverse. Malahan Profesor Mikio Kaku, seorang profesor fizik yang terkenal dengan Physics of the Mind, bukunya itu mengatakan bahawa kegemilangan tamadun Amerika adalah kerana visa J ataupun kerana mereka mengiktiraf kepelbagaian, kerana mereka sangat cosmopolitan, mengiktiraf kepelbagaian, akhirnya dapat mencipta ketamadunan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mahu lagi mempanjangkan ini bukan buku-buku yang menceritakan begitu cosmopolitannya tamadun Islam pada waktu dulu. Jika tuan-tuan baca buku God's Crucible oleh David Leavenworth, The House of Wisdom oleh Jonathan Lyons, The Lost Enlightenment by S. Frederick Starr, The Lost History, banyak lagi ni buku-buku yang kalau tuan-tuan baca ianya menginsafkan. Sebagai contoh, buku Islam and the Making of Europe ini, bagaimana David Leavenworth, one of the greatest American historian di New York University, beliau mengatakan bahawa di Andalus, di Cordova, tuan-tuan, ada lebih 70 buah perpustakaan. Dan setiap perpustakaan itu ada lebih 400 manuscript collections yang tidak boleh ditandingi di mana-mana di perpustakaan Eropah pada waktu itu. Ya? Kalau tuan-tuan baca buku The House of Wisdom tentang Darul Hikmah di Baghdad itu, sejarawan mengatakan bahawa tidak ada mana-mana di muka bumi ini yang dapat mengalahkan koleksi dan begitu kepelbagaian manuskrip ulama-ulama dari seluruh dunia berkumpul di Baghdad yang menunjukkan kepelbagaian. Maknanya ini merupakan prerequisite untuk kita memahami kepelbagaian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, apa yang perlu kita mulakan pada hari ini mungkin ianya merupakan satu journey yang begitu yang agak panjang, tetapi ianya perlu dimulakan dengan tapak yang pertama, iaitu kita perlu mempunyai kefahaman tentang the message of Islam. Kita perlu memahami tentang tauhid, kita perlu memahami message Al-Quran dan Sunnah, kita perlu memahami fungsi kita sebagai hamba Allah, kita perlu memahami tentang falsafah Islam, kita perlu memahami tentang maqasid syariah. Kemudian tuan-tuan, supaya kita dapat memahami memiliki minda cosmopolitan, kita kena memahami the nature of the modern world and the reality in life. Kita kena memahami the Western philosophy, kita kena memahami apa itu modernities, kita kena memahami dinamika teknologi, dan akhirnya kedua-dua kefahaman, kedua-dua ilmu itu kita gabung jalinkan dan kita dapat berinteraksi. Dan selepas ini, maka kita boleh berinteraksi dengan non-Muslims, kita boleh berinteraksi dengan orang yang berbeza pandangan dengan kita kerana kita memahami mereka. Ini dikatakan sebagai lita'arafu di dalam ayat surah Al-Hujurat ayat 13, iaitu kita memahami Islam, kita memahami the Western world, kita memahami budaya lain, tamadun lain, dan akhirnya memahami itu membuatkan kita lebih terbuka dan insya-Allah
kita akan dapat mengembalikan Islam, dapat mengembalikan masyarakat kita dalam konteks Malaysia umpamanya untuk mencipta bangsa Malaysia, konsep ummah Malaysia dari sudut siasatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak bersama Zulkifli Hasan atas kongsian citra kosmopolitan Islam sebentar tadi. Banyak sangat poin-poin ataupun perkara penting perlu untuk kita ambil dan kita fikirkan bersama, termasuk juga bahan-bahan bacaan yang dikongsikan oleh Dr. Zul tadi. Sekian banyaknya menandakan betapa jauhnya lagi perjalanan kita untuk memahami dengan sebenar unsur atau tema penting kosmopolitan Islam ini dalam rangka wawasan bangsa Malaysia yang disebutkan tadi. Jadi penting untuk kita hargai keilmuan, kearifan yang ada di sekeliling kita, termasuklah daripada dunia barat. Dalam masa yang sama tidak sedikit pun mencairkan ataupun melunturkan nilai tauhid ataupun nilai keislaman dalam diri kita. Terima kasih banyak Tuan Semadia Dr. Zulkifli Hasan atas kongsian tadi. Baik, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, jangan risau, insyaAllah kita akan kembali ke tajuk ini untuk kita bincangkan sekiranya ada soal jawab ataupun komentar tambahan daripada tuan-tuan dan puan-puan, boleh tinggalkan dalam ruang chat. Selepas perkongsian daripada panel yang kedua, nanti kita akan kembali untuk sesi soal jawab insyaAllah. Jadi seterusnya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput Dr. Mustafa Abdul Majid bagi perkongsian yang kedua dalam bicara tanwir pada pagi ini dengan tajuk naratif baru persekolahan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, Dr. Mustafa Abdul Majid merupakan mantan pensyarah dari PGM, Institut Pendidikan Guru Malaysia, dan sekarang sebagai seorang koordinator di connecting.dots.my, satu platform yang menggalakkan sharing pengetahuan dan juga pengalaman dalam pembelajaran, apatah lagi dalam keadaan sekarang yang metod pendidikan ataupun kaedah pendidikan kita kena sentiasa berevolusi sesuai dengan zaman. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni terlalu banyak cabaran-cabaran yang ada, yang rupa kita punya sesi PMP kita, rupa kita punya bentuk, kita punya sesi pendidikan kita tak sama walaupun jurang masa tidak jauh. Lebih kurang 2-3 tahun yang lalu dengan apa yang kita ada sekarang tidak jauh. Jadi apa yang kita ada sekarang adalah untuk kita berevolusi dengan baik, dan untuk itu saya persilakan Dr. Mustafa Abdul Majid untuk berkongsi membentang di bawah tajuk naratif baru persekolahan. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih kepada saudara Kamil selaku moderator. Boleh nampak slide saya? Boleh, Doktor. Masih. Suara saya okey ke? Okey, jelas. Okey, terima kasih. Yang saya hormati barisan kepimpinan, staf kepimpinan BIM Negeri Sembilan, ada wakil daripada BIM Pusat tadi, Saudara Adli, Zakwan, mutamirin dan mutamirat yang dihormati sekalian ya, dan juga rakan panel yang sangat hebat tadi ya, kita dengar kupasan beliau tentang cosmopolitan mind tadi ya, Dr. Zulkifli Hasan. Saya insya-Allah saya akan berkongsi sedikit dengan tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan naratif baru persekolahan di Malaysia. Okey. Mungkin ada di kalangan kita yang bertanya kenapa kita menggunakan istilah naratif baru persekolahan. Ini saya akan cuba terangkan.
dalam sesi-sesi yang akan datang. Saya sampai pukul berapa ni Cik Adli? Cik Kamil? Sorry. Lebih kurang 30 minit. 30 minit ya. Okey. Jadi dalam naratif baharu persekolahan ini adalah merupakan satu inisiatif yang digerakkan, diketuai oleh yang kami gerakkan, yang diketuai oleh Mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Datuk Dr. Amin bin Sinin. Saya ingat tuan-tuan dan puan kenal, dia pun adalah merupakan salah seorang yang terlibat aktif dalam ABIM, dalam wadah. Dan maklumat lanjutnya nanti tuan-tuan dan puan boleh layarilah dalam portal connectingthedots.my. Di situ banyak maklumat-maklumat yang lebih detail yang menerangkan tentang latar belakang naratif baharu bersekolah di Malaysia. Di sini saya hanya berkongsikan perkara-perkara yang penting, yang asas, yang mendorong kami untuk mengambil langkah yang agak berbeza. Memang kita buat satu langkah yang berbeza dengan apa yang berlaku di peringkat kementerian, untuk memberikan ruang kepada semua warga pendidik, sama ada yang telah bersara ataupun yang sedang dalam perkhidmatan, untuk saling berkongsi antara satu sama lain. Jadi kita perlukan kepada satu platform ataupun satu tapak yang memungkinkan perkongsian itu berlaku dalam konteks pembelajaran kita di Malaysia. Walaupun sebelum ini sebenarnya inisiatif yang kami telah bincangkan, dan kita dah buat beberapa projek secara kecil-kecilan di peringkat daerah di Kota Kinabalu untuk cuba membina satu naratif baharu persekolahan ini, bagaimana kita boleh melakukan transformation secara lebih rigorous, melibatkan guru-guru di sekolah. Tapi oleh kerana bila berlaku saja pandemik, kita di lock up, kita lockdown. Jadi kami dengan inisiatif yang ada, kita bangunkan satu portal untuk meneruskan usaha berkenaan. Okey. Baik. Sebagaimana yang kita maklum sistem pendidikan, saya dengar tadi Saudara Adli ada sebut tentang bagaimana pandemik telah memberikan kita sebenarnya ada hikmah yang besar di sebalik pandemik ini. Dia mendedahkan kelemahan sistem, termasuklah sistem pendidikan, tak terkecuali sistem pendidikan di negara kita. Daripada laporan-laporan ini, laporan-laporan banyak sebenarnya. Ini laporan-laporan yang besar yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak, oleh para sarjana pendidikan seluruh dunia, mengatakan bahawa pandemik ini telah memberikan satu peluang untuk kita melihat semula tentang apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita, khususnya berkaitan dengan persekolahan. Mungkin selama ni kita banyak fokus kepada persekolahan dalam arti kata menguruskan sekolah itu. Yang kurang diberikan perhatian ialah menguruskan pembelajaran di sekolah berkenaan. Jadi sebenarnya apa yang dialami dalam tempoh pandemik sehingga hari ini adalah merupakan hasil daripada apa yang kita buat sebelum pandemik itu. Jadi kesannya kita dapat rasakan sekarang. Maksudnya apa yang kita tanam sebelum pandemik, kita menuai semasa pandemik ini. Jadi kita tak boleh melihat ia secara berasingan. Sebab itu kalau kita lihat di kalangan anak-anak yang terkesan
dalam tempoh pelaksanaan PDPR contohnya, ya. Jadi dia panggil sebagai anak-anak yang rentan dalam tempoh PDPR ini ialah anak-anak yang sebelum pandemik pun dia ada masalah pembelajaran, ya. Sebelum pandemik pun memang dia ada masalah pembelajaran. Jadi bila berlaku saja pandemik, masalah pembelajaran itu lebih ketara dan lebih teruk lagi. Jadi istilah-istilah yang digunakan seperti redesign, restarting, reinventing school dan sebagainya banyak dibincangkan. Dan kita dapati kami memberikan fokus kepada dua perkara dalam Connecting the Dots ini, dalam naratif pembelajaran, naratif baharu persekolahan ini. Pertama, kita banyak fokus kepada peranan guru, ya, peranan guru, iaitu peranan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua ialah dari segi pembelajaran itu sendiri. Nanti saya akan cuba kongsikan, kita akan fokus kepada pembelajaran bermakna, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai deep learning. Okey. Jadi ini petikan daripada salah satu laporannya yang dikumpulkan oleh Profesor Al-Maheris berkaitan dengan adanya krisis. Kita sekarang berada dalam 3 zon. Pertama, zon krisis. Yang kedua, learning zone. Yang ketiga, growth zone. Kita tak boleh sentiasa berada dalam zon krisis ini. Kita mesti pergi kepada learning zone. Zon belajar. Daripada apa yang telah kita alami, kita kena belajar. Apa kelemahan kita, apa kekurangan kita. Dan selepas tu kita kena move forward. Iaitu kita panggil growth zone. Zone untuk kita berkembang menjadi lebih baik dari apa yang ada pada ketika ini. Jadi saya fikir mungkin daripada cara begitu kita dapat melihat masa depan kita dengan lebih baik lagi. Baik. Cuba kita tengok dulu naratif lama persekolahan. Sebelum saya nak terangkan tentang naratif baru, kita lihat dulu naratif lama. Ada sarjana yang menyebut naratif lama ni sebagai, dia panggil grammar of schooling. Grammar of schooling. Ataupun satu set, kita panggil satu set ataupun satu setting persekolahan yang telah diamalkan dalam tempoh yang sangat lama, sangat panjang. Ya. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun setting berkenaan telah ditetapkan dan kita ikut sampai hari ini. Ya, kita ikut sampai hari ini sehingga dia mendatangkan masalah kepada kita, tapi kita masih lagi tidak mahu berubah. Jadi kalau kita lihat ya, naratif lama ni dia ada 3 border. Dia ada 3 sempadan yang ditetapkan untuk persekolahan. Pertama ialah dia panggil curriculum centered. Ya, contohnya kalau di negara kita sistem kurikulum kita sangat berpusat, centralized curriculum. Ya. Jadi kita dapati kurikulum ini adalah satu sempadan yang akan menetapkan apa yang anak-anak akan belajar. Kita gunakan satu kurikulum untuk semua anak-anak di seluruh negara. Okay? Walaupun kita tahu anak-anak itu mempunyai kelainan, kebolehan, ya. Anak-anak itu mempunyai bakat yang berbeza-beza, tapi kita menggunakan kurikulum yang sama. Tetapi ini sebenarnya itu boleh kita olah kalau kita mempunyai naratif yang baru. Nanti saya akan cuba kongsikan sedikit bagaimana kita boleh olah kurikulum itu supaya dia sempadan tu kita dapat
ubah. Sempadan tu boleh kita luaskan. Sempadan tu kita boleh go beyond. Okey, itu yang pertama. Kurikulum kita kurikulum standard ya. Kita panggil kurikulum standard sekolah rendah, KSSR. Kalau sekolah menengah, kurikulum standard sekolah menengah. Dia di-standardizekan. Maksudnya semua orang akan mengikut standard yang sama. Malah dalam standard tu ada standard kandungan, ada standard pembelajaran, ada standard prestasi. Prestasi pun di-standardizekan. Ya, tahap 1 sampai tahap penguasaan 1 sampai tahap penguasaan 6 contohnya. Okey. So kita tengok dia agak rigid ya. Baik. Yang kedua ialah saya ingat ini satu isu yang kita dah alami, kita sendiri dah alami pun masa kita sekolah dulu iaitu peperiksaan ataupun assessment, pentaksiran. Ya. Yang mana pentaksiran ni pun cuba di-standardizekan. Dia panggil standardized test. Ya. Di sekolah ada satu pentaksiran. Dalam bilik kelas tu, dalam kelas kita buat satu test untuk semua anak-anak. Kemudian kalau lebih satu kelas, katakan kita ada 5 kelas untuk tahun 1, kita pun buat satu test yang sama untuk kelima 5 kelas berkenaan. Lebih hebat lagi, di peringkat daerah pun mempunyai test yang sama untuk semua sekolah di daerah tersebut dan sampai ke tahap satu negeri. Bukan saya tak cakap soal peperiksaan SPM yang peperiksaan besar ini peperiksaan bulanan ya yang begitu pun ingin di standardizekan. Jadi kita nampak ya bagaimana dia telah sempadan yang diletakkan itu ada limitation di situ. Ya. Okey. Yang kedua ialah confined to a classroom. Maksudnya pembelajaran dikaitkan dengan bilik darjah. Tapi dalam tempoh pandemik, bila bilik darjah itu ditutup, kita dapati pembelajaran tidak boleh berhenti. Pembelajaran perlu diteruskan. Jadi di situ kita nampak ya, walaupun pembelajaran itu dikaitkan dengan bilik darjah, tapi kalau guru mempunyai keupayaan, dia boleh olah. Apa tu? Kita panggil flip classroom contohnya. Ya, kita boleh flip. Dia ada istilah dia, kaedah. Yang pedagogi dikenali sebagai flip classroom. Kalau bila dalam setting bilik darjah, kita tengok bilik darjah itu dikendalikan oleh seorang guru. Seorang guru. Ya. Satu subjek, seorang guru mengajar satu subjek. Dan dari segi penjualan jadual waktu kalau kita lihat, disusun mengikut mata pelajaran. Setiap 40 minit, setengah jam, ya, disusun begitu. Jadi kita tengok dia punya grammar of schooling ataupun narrative lama, the old narrative of schooling. Sebab tu kita nampak dari segi yang apa tu kita dapati exam oriented ni memang sangat-sangat embedded in our system. Kadang-kadang ibu bapa pun terheret sama. Ya. Bayangkanlah ya, oleh kerana terlalu hebatnya kesan peperiksaan itu, anak-anak sekolah rendah pun dah dihantar pergi ke tuition supaya mereka diberikan persediaan lebih untuk berhadapan dengan peperiksaan dan sebagainya. Ya. Jadi macam mana kita nak melihat daripada naratif baru? Baik. Ini adalah naratif baru yang kami cadangkan, dan kita pun sebenarnya sudah mula engage dengan guru-guru. Hampir setiap minggu kita ada buat engagement dengan guru-guru di seluruh Malaysia, ya, sebab kita menggunakan satu tagline, cikgu bantu cikgu. Jadi kita nak bangunkan satu inisiatif untuk kita membuka ruang perkongsian guru-guru ni lebih luas. Baik. Kalau kita lihat ya, dalam naratif ni kita akan cuba, ya, saya cuba betulkan skrin saya ni sebab ada masalah.
Ya. Baik. Kalau kita lihat ya, the why, tengok the why dulu. Kita nak pelajar yang macam mana? Kita nak anak-anak yang bagaimana? Tadi Dr. Zul sebut tentang mind, cosmopolitan mind. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat pembelajaran anak-anak, sepatutnya kita fokuskan kepada meaningful learning experiences. Maksudnya kita nak anak-anak ni belajar secara lebih bermakna. Pembelajaran ini adalah pembelajaran yang bermakna. Mereka mempunyai disposisi pembelajaran yang tangkas. Agility itu tangkas. Mungkin boleh dimasukkan tentang cosmopolitan thinking dan sebagainya itu dalam kita punya aktiviti anak-anak di bilik darjah. Dan anak-anak yang inovatif dan dia future focus. Ada yang kata future proof, future focus dan sebagainya. Sebab kita tak tahu dalam masa 10 tahun yang akan datang macam mana sebenarnya kehidupan ataupun apakah bentuk career yang akan dilalui oleh anak-anak yang sedang kita didik sekarang. Kita tak tahu sama ada pengetahuan yang kita bekal kepada anak-anak pada hari ini masih relevan dengan career yang akan mereka lalui 10 tahun yang akan datang. Tak payah 10 tahun, mungkin 5 tahun yang akan datang. Ya? Jadi, itu the why. The what ialah kita dalam naratif baharu ini kita akan fokus kepada learning experiences. Learning experiences mean kita akan cuba membantu guru-guru mereka bentuk aktiviti ataupun task pembelajaran yang mengambil kira beyond curriculum. Yang kita kata tadi curriculum centered dan sebagainya, kita lebih kepada learner centric. Kita berpusatkan murid, ya. Nanti saya tegang kenapa perlu berpusatkan murid. Personalized learning, ya, personalized ini penting sebab anak-anak ni tak sama antara satu sama lain. Ya, kita tak boleh menggunakan perkataan one size fit all. Sebenarnya one size fit nobody. Ya, dia tidak boleh fit anyone. Jadi kita tak boleh pendekatan one size fit all. Tapi itu yang sedang berlaku. Dan yang seterusnya ialah dalam merancang pengalaman pembelajaran ni, guru-guru mesti mempunyai clarity. Iaitu dari segi connectedness, ya, dan juga engagement. Bagaimana anak-anak connected to the learning? The connectedness. Bagaimana anak-anak connected to the content? Bagaimana anak-anak connected to the learning processes yang akan kita bincangkan selepas ini, okey, dan juga engagement. Okay. Ini sebenarnya ada model-model yang telah kami bangunkan yang boleh diikuti oleh guru-guru lah, ya, berkaitan dengan perkara tersebut. Yang kedua ialah learning process itu, the how. Ya. Dalam konteks ini kita melihat sekurang-kurangnya pandemik ini telah membuka satu ruang yang baharu, pentingnya digital learning. Yang selama ni kalau kita lihat, anak-anak tak dibenarkan membawa alat-alat gadget-gadget ni ke sekolah. Dilarang bawa gadget ke sekolah. Jadi mungkin yang boleh bawa lah, yang ada kemudahan tersebut, yang tak ada kemudahan itu soal lain lah. Ya, kita kata sekarang ni, tapi bila berlaku saja pandemik, kita tak ada pilihan. Maksudnya leveraging dari digital tu penting. Ya? Dan pembelajaran mesti berlaku secara kolaboratif. Dia tak boleh berlaku secara apa ni kita panggil in silo. Berlaku secara sendirian tak boleh. Sebab manusia adalah human, kita panggil social being. Ya, social being dia perlukan social interaction untuk belajar. Jadi kita tengok, kalau kita tengok dalam ciri-ciri yang disebutkan sebagai cosmopolitan mind oleh Dr. Zul tadi, banyak sebenarnya melibatkan relationship, hubungan manusia sesama manusia. Ya, sebab manusia adalah human, adalah dia panggil social being. Kalau mengikut sarjana pendidikan seperti Lev Vygotsky contohnya, dia kata pembelajaran tak boleh berlaku kalau tidak ada social interaction.
Dan juga anak-anak ni perlukan kepada learning partnership. Learning partnership pun berdekatan dengan relationship yang saya katakan tadi. Tapi learning partnership ni lebih khusus kerana learning partner ini dia boleh bagi maklum balas. Jadi dalam pembelajaran, khususnya dalam pelaksanaan PDPR, yang selepas ini pun kita kena teruskan ialah maklum balas. Anak-anak perlukan kepada maklum balas. Sama ada maklum balas itu datang daripada ibu bapa. Kalau kita anggap ibu bapa sebagai learning partners dia, boleh datang daripada rakan sejawat, rakan sebaya. Kalau kita anggap rakan itu sebagai learning partner dia, ataupun dia boleh datang daripada siapa saja ahli dalam komuniti. Ya. Jadi dalam komuniti berkenaan. Dan yang akhir sekali ialah kita dapati ruang pembelajaran tidak lagi hanya dalam bilik darjah. Ruang pembelajaran mungkin bersifat fizikal, in person dalam bilik darjah. Dia juga boleh wujud secara digital. Bagaimana sedang berlaku. Ya. Dan yang ketiga ialah yang selama ini tidak diberikan penekanan ialah the family space. Ruang ibu bapa. Ya, ibu bapa itu adalah merupakan satu ruang pembelajaran yang penting untuk anak-anak. Jadi pandemik itulah mengembalikan pembelajaran itu ke pangkuan ibu bapa. Ya. Jadi peranan ibu bapa dalam tempoh PDPR ni sangat penting. Baik, saya pergi cepat sikit sebab masa kita terhad. Perubahan pendidikan yang kami cadangkan kat sini ialah dia bersifat systemic change. Kementerian tak boleh buat ini. Kementerian secara khusus tak boleh buat. Ya, kementerian very hierarchical, dia ada dia punya top down approach, dan dalam pendekatan dialektik baharu ni kita telah meratakan peluang untuk professional learning dalam kalangan guru. Saya gunakan istilah professional learning. Professional learning ialah pembelajaran yang akan dilalui oleh guru-guru. Ya, dia mesti bila sebut professional learning mesti berkait dengan pembelajaran anak-anak. Dia kalau tak kait dengan pembelajaran anak-anak itu bukan professional learning dalam konteks pendidikan. Okey. So, bila kita buat network begini, kita kita meratakan peluang itu, semua orang boleh belajar dan dia boleh mewujudkan banyak kita panggil platform. Walaupun sebenarnya di sekolah sudah ada PLC, Professional Learning Community, tapi dia embed in the school. Dia hanya dalam ruang sekolah itu saja. Tapi sekarang ni kami memperkenalkan sebagai jaringan pembelajaran profesional ataupun PLN, Professional Learning Network, yang mana dia flatten, dia meratakan peluang pembelajaran untuk guru-guru satu Malaysia. Dan insya-Allah kita pun ada buat kolaborasi dengan pihak luar negara, dengan sarjana luar negara. Di situ pun kita boleh kembangkan nanti. Okey? Baik. Siapakah dia punya fokus kita? Sebab kita yakin guru kita adalah merupakan game changer dalam naratif baharu ini. Okey? Dan bukan mudah ya. Kita nak membantu guru untuk berubah ni, ya. Mereka kalau kita pergi ke sekolah, termasuklah sekolah Habim pun, saya pun terlibat dalam beberapa sesi dengan rakan-rakan guru sekolah, khususnya Sri dinilai. Dia orang ni very exam oriented satu, yang kemudian dia panggil mandate prescription. Dia akan tanya kita, ada mandat ke saya nak buat benda ni? Ada punca kuasa ke? Ada punca kuasa ke saya nak buat benda-benda begini? Ini yang sebenarnya sedang berlaku. Ini kita kena tengok semula. Okey. Dan sedangkan mereka itu adalah merupakan kita punya professional capital. Guru-guru adalah merupakan professional capital yang penting dalam menggerakkan pembelajaran anak-anak di sekolah. Dan kita sekarang pun berusaha supaya guru-guru kita ni akan ada autonomi. Dia ada autonomi profesional. Ya, maksudnya cikgu-cikgu dia boleh buat keputusan untuk keputusan penting untuk kebaikan pembelajaran anak-anak mereka. Begitu juga dengan murid. Kita panggil self-regulated learners, self-determined learners, self-directed learners. Okey, begitu ya. Baik. Ini tak boleh habis ni ya. Okey.
Kemudian kita juga memberikan fokus kepada the principle of education. The principle of education ni kami ada 3 perkara yang kita nak diberikan penekanan. Ini kita panggil jiwa pendidik. Ya. Jiwa pendidik ni untuk semua. Untuk ibu bapa. Ibu bapa mesti ada jiwa pendidik. Ya, untuk ahli masyarakat, mesti ada jiwa pendidik. Yang pertama, kita kena yakin dan percaya setiap anak-anak itu ada harga diri. Ada maruah. Ini dah disebutkan juga oleh Dr. Zul tadi. Ya, saya teringat ada satu sajak yang ditulis oleh Dr. Siddiq, Ustaz Siddiq pada 4 Oktober 2007. Ya. Saya baca satu rangkap je. Dia kata, ku tadah segala madah, ku perah khazanah hikmah, ku temukan daulat karamah insaniah. Ini panggil karamah insaniah. Ya. Mulia perkasa dengan al-izzah. Jadi soal dignity ni soalnya sangat penting. Soal karamah insaniah. Anak-anak itu adalah satu anugerah, ya, yang dipertanggungjawabkan kepada ibu bapa, khususnya kepada kita masyarakat secara umum. Jadi anak-anak kita kena yakin bahawa anak-anak ni ada harga diri, ada maruah, ada dignity. Itu yang pertama. Dan peranan kita untuk membangunkan, ya, perkara dignity berkenaan. Yang kedua ialah setiap anak-anak ada potensi. Dan potensi ni adalah satu anugerah fitrah Allah kepada setiap insan. Ya. Dia ada potensi itu, memang ada potensi. Dia ada potensi rasa ingin tahu contohnya. Ya. Cuba tengok anak-anak kita. Saya dah tak ada anak kecil dah, ada cucu, tapi saya tengok cucu. Dia ada banyak tanya soalan kan? Banyak tak dia tanya soalan? Dan soalan-soalan yang ditanya itu bukan soalan-soalan yang arah rendah. Ada soalan-soalan yang agak konseptual, arah tinggi. Siapa ajar dia tanya soalan? Kita tak ajar, tapi dia boleh bertanya soalan. Itu maksudnya mereka ada potensi untuk belajar. Tuhan bekalkan perkara itu dalam diri anak-anak. Dia built-in, embedded dalam diri anak-anak itu. Ya, itu kita kena yakin. Dan satu lagi potensi ini tak sama antara setiap anak-anak. Saya ada 8 orang anak. Tak sama antara satu sama lain. Ya. Minatnya, bakatnya, kebolehannya dan sebagainya. Ya. Jadi itu kita kena pegang kuat-kuat itu. Kita kena yakin dan percaya. Yang kedua, yang ketiga ialah setiap anak-anak itu boleh diajar dan boleh belajar. Semua. Tidak ada seorang pun anak-anak. Walaupun anak-anak yang mempunyai kelainan upaya. Dia ada cara dia belajar. Okay, saya kena cepat. Okey. Skip yang ini. Okey, saya nak fokus yang ini. Ini nanti ada kaitan dengan apa yang Dr. Zul sebutkan tadi itu. Apa yang berlaku ialah dalam pembelajaran di sekolah, kita banyak fokus kepada, ini dia panggil structure of knowledge. Penting. Structure of knowledge ini sebenarnya dalam Islam pun ada. Sebagaimana yang dikongsikan oleh Fatih Hasan Al-Makawi dalam buku dikeluarkan oleh tipe IT. Saya tengok dia mempunyai, dia panggil knowledge pyramid and knowledge function. Sama aja. Orang barat pun nampaknya dia punya tu tak banyak beza, the structure of knowledge itu. Kita di sekolah, kita banyak fokus kepada acquire, content mastery. Ya, saya gunakan model ini untuk menunjukkan proses pembelajaran. Dia kena bawa anak-anak daripada acquire kepada meaning making. Ya, daripada meaning making, kita bawa anak-anak ni pergi kepada transfer. Transfer ni ada 2 jenis transfer. Satu near transfer, satu lagi far transfer. Ya, mungkin nak pergi kepada cosmopolitan mind tu dia bukan peringkat, dia peringkat transfer lah tu, dia transferable. Ya. Jadi kalau kita nak anak-anak kita melalui proses pembelajaran yang bermakna tadi itu, the deep learning itu, kita mesti memberikan fokus kepada pembelajaran anak-anak bukan setakat peringkat acquire, tapi mesti pergi kepada meaning making. Jadikan pembelajaran itu bermakna, kaitkan dengan kehidupan,
kaitkan dengan persekitaran, kait dengan pengalaman kehidupan anak-anak itu, dan akhirnya mereka boleh melaksanakan, dia panggil transfer, menggunakan apa yang dia dah belajar itu dalam kehidupan. Dia mencipta pula pengetahuan baru untuk daripada konten yang dia belajar tu, dia boleh mempelajari perkara-perkara yang lain, yang baru. Ini saya ingat itu kita berikan fokus. Seterusnya, saya ingat skipnya itu. Okey, yang ini saya nak terangkan sikit yang ini. Baik, dalam proses pembelajaran, sistem pendidikan kita banyak fokus kepada konten. Ya, content centered kita panggil, content centered. Bila content centered, sebaik-baiknya kita berpindah daripada teacher centered kepada student centered. Itu yang ideal. Tapi oleh kerana sistem persekolahan kita tu banyak memberikan penekanan kepada content mastery, maka untuk bergerak kepada student center tu agak sukar. Dia akan banyak berlegar pada teacher centered itu. Ya. Teacher centered ni macam cerita nak bagi ikan ke nak ajar dia memancing. Kalau student centered, kita ajar anak-anak tu memancing. Dia boleh cari. Kita bagi asas, dia boleh cari, dia boleh explore. Mungkin dia boleh buat innovation dalam memancing itu. Tapi kalau kita hanya membekalkan ikan, ya, dalam pandemik ni pun susah tu. Ya, kalau kita mengajar hanya untuk konten saja, dia akan jadi masalah. Jadi sekarang ni kita nak bawa kepada satu pendekatan dia panggil learning centered by design. Ini kami dah ada model dia. Kita ada modul-modul yang lengkap untuk mengenengahkan pendekatan learning centered by design ini. Bila kita kata learning centered, dia fokus dia bukan pada konten saja. Dia banyak fokus kepada diri anak-anak itu, dia punya relationship, dia punya curiosity, dia ambil kira dalam pengajaran dan pembelajaran. Dah habis masa ke, Cik Kamil? Sekiranya boleh disimpulkan, betul? Okey, saya simpulkan ya. Inilah. Saya ambil slide saya yang terakhir ini. Ini satu contoh ya. Kalau kita fokus kepada konten, kita kurang fokus kepada diri anak-anak. Yang saya katakan, dua perkara yang penting iaitu perhubungan, relationship. Banyaklah kalau nak bincang perhubungan ni, banyak aspek-aspek yang berkaitan dengan pembelajaran dan juga rasa tahu ingat anak-anak. Kerana kita banyak fokus pada konten. Kita tidak akan kepada penguasaan kandungan. Ya? Tapi boleh kita ubah. Saya cadangkan perubahan yang begini. Kita tak kurangkan pun konten. Konten itu penting. Tapi kenapa tidak kita olah semula pembelajaran itu, kita ambil kira secara total rasa ingin tahu anak-anak. Curiosity. Kita bangunkan perhubungan anak-anak itu. Cara dia belajar tu menggunakan perhubungan yang kalau nak bincang ni panjang, tapi itu satu elemen yang sangat penting dalam pembelajaran. Anak-anaknya ada masalah perhubungan, dia ada masalah dari segi pembelajaran. Anak-anak yang bagus dari segi perhubungan, pembelajarannya insya-Allah banyak yang dapat diatasi. Dan anak-anak nanti dia bukan setakat menguasai kandungan, tapi dia akan menggunakan kandungan yang dipelajari itu untuk dia mencipta pengetahuan dan kemahiran baru. Ini kita panggil dia sebagai deep learning. Dia bukan setakat menguasai, tapi dia akan meneroka pengetahuan yang dipelajari itu tadi. Kaedahnya begitu. Kaedahnya itu akan menggalakkan anak meneroka sebab dia ada curiosity dan dia ada relationship. Dan di situ nanti dia akan create new knowledge and new skills. Inilah yang kita sebut sebagai pembelajaran bermakna ataupun deep learning. Sangat saya minta maaf kadang kalau mungkin saya terlebih masa sedikit di situ. Itu kelemahan saya lah. Saya ni okay. Macam mana nak stop saya punya tu ya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak
Dr. Mustafa Abdul Majid bagi pembentangan untuk naratif baru persekolahan. Kita dapat lihat perbezaan yang besar dari segi metod, dari segi pendekatan pendidikan daripada sebelum pandemik dan juga sekarang lah post pandemik ini. Jadi untuk tidak memanjangkan bicara, saya silakan sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan puan-puan, saudari ahli-ahli sekalian. Bagi kedua-dua sesi, kedua-dua penyampaian, sama ada Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan tadi berkenaan dengan citra kosmopolitan Islam ataupun pembentangan konsep oleh Dr. Mustafa tadi berkenaan dengan naratif baru persekolahan. Okey, ada satu soalan yang saya terima daripada Cikgu Hafiz, Ustaz Hafiz. Assalamualaikum Dr. Mustafa, saya bacakan Dr. Assalamualaikum Dr. Mustafa, saya ada satu soalan merujuk kepada penerangan yang telah Doktor berikan. Adakah ini bermaksud adanya keperluan untuk merancang aktiviti atau projek yang diuruskan oleh murid secara mandiri? Merujuk kepada penerangan Doktor berikan tadi, adakah ini bermaksud ada keperluan untuk merancang aktiviti atau projek diuruskan oleh pelajar sendiri, oleh murid sendiri secara mandiri? Okay, itu soalan yang pertama kepada Dr. Mustafa. Sekiranya ada soalan lain lagi kita kumpulkan dan boleh terus panel rangkumkan sekali dengan penggulungan. Sekiranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jaafar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz nak tanya tadi, saya nampak gabungan yang baik apa yang disampaikan oleh Dr. Zul dengan Dr. Muzaffar. Sekarang ni bagaimana pandangan Dr. Zul ataupun Dr. Mustafa, pendekatan dua-dua satu usaha yang baik. Dr. Muzaffar dah buat satu pendekatan bagaimana pembelajaran tu peringkat sekolah. Sekarang ni kalau peringkat kita ni, kalau boleh sebagai NGO dakwah dan badan dakwah yang tugas kita ialah mendidik umat, pendekatan ataupun finding yang dibuat oleh Dr. Muzaffar itu bagaimana kalau kita boleh gabungkan dengan Dr. Zul punya konten tadi untuk mendidik masyarakat. Maknanya kita jadikan sekolah negeri ini sebagai sekolah. Bukan saja sekolah itu untuk anak-anak kita saja, tetapi sekarang ni kalau saya nampak tadi pendekatan Dr. Muzaffar tu, saya bila dengar tu memang teruja. Saya ingat nampak alangkah baiknya pendekatan ini kita terjemahkan untuk mendidik masyarakat, bukan saja mendidik pelajar di sekolah. Menggunakan Dr. Zul punya konten tadi, nak aplikasi macam mana manhaj. Saya duk fikir tadi bila Dr. Zul terang tadi, saya tengok macam selari lah. Maknanya tinggal lagi kita perlu ada sikit modification. Penemuan Dr. Muzaffar itu untuk dijadikan sebagai proses mendidik masyarakat dan umat. Itu saja. Minta respon daripada Dr. Muzaffar dan Dr. Zul. Silakan. Bismillah. Baik, terima kasih banyak Ustaz Jaafar atas komentar dan juga soalan tadi lah yang diutarakan. Dan saya bacakan satu lagi soalan daripada Saudara Razi kepada Dr. Mustafa juga. Mohon pandangan Dr. Mustafa berkenaan konten dengan pembinaan hubungan tadi. Adakah silibus KSSM sekarang ini memudahkan pedagogi baru untuk diaplikasikan? Saya ulang, mohon pandangan Dr. Mustafa berkenaan konten dengan pembinaan hubungan tadi. Adakah silibus KSSM sekarang ini memudahkan pedagogi baru untuk diaplikasikan? Jadi saya rasa ada 3 soalan lah untuk kedua-dua ahli panel. Saya persilakan Dr. Mustafa dulu untuk respon, kongsikan pandangan dan juga seterusnya terus menggulung. Kemudian diikuti oleh Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan. Silakan. Terima kasih. Nampaknya banyak juga yang respon itu yang positif. InsyaAllah kita boleh perbincangkan perkara ini dalam platform yang seterusnya ya. Ini adalah satu permulaan yang saya ingat kita perlu raikan. Saya setuju bahawa sebenarnya kita kena bangunkan, kita panggil student agency. Anak-anak mesti ada ownership terhadap pembelajaran dia. Jadi kita bagi dia
biasa saya gunakan istilah voice and choice. The student voice and the student choice. Itu akan membangunkan dia punya agensi ataupun dia punya, kita panggil ownership towards the learning. Anak-anak ni kita kena, saya tak bincang tadi, dia panggil gradual release of responsibility. Kita kena pindahkan tanggungjawab pembelajaran tu kepada anak-anak ni secara berperingkat-peringkat. Gradual release of responsibility. Kan kita ada konsep mukallaf, taklif, tanggungjawab. Jadi pembelajaran itu ada tanggungjawab dia, anak-anak. Jadi kita kena pindahkan tanggungjawab pembelajaran itu secara berperingkat-peringkat. Ya, bukan kita nak pindah tu, tak. Kita kena pindahkan dia. Dan dia ambil tanggungjawab pembelajaran itu. Dan untuk membina tanggungjawab itu, salah satu, ialah kita bagi dia buat satu projek contohnya. Dia kena bertanggungjawab dengan projek yang dia nak bangunkan itu. Dia yang membuat keputusan. Dia yang memberikan cadangan. Kita ambil suara dan pilihan anak-anak. Dia panggil the choice, the voice and the choice of the student. Sebab the voice of student is instrument for improvement. Kalau kita nak buat perubahan pada anak-anak, kita dengar suara dia. Ya, supaya dia ada ownership. Itu yang soalan yang pertama lah. Ya. Yang kedua dari segi, saja pas saya jawab nombor 3, yang ketiga. Ya. Sebab itu perlu sikit penerangan lanjut sikit. Yang soal KSSM, memudahkan ke ataupun tidak? Sebenarnya, apa saja kurikulum tak ada masalah. Yang penting kita mesti ada clarity dalam kurikulum. Sebab tu saya menyediakan satu modul daripada unpack the curriculum. Kita kena unpack the curriculum. Kita unpack means kita ada clarity. What is the learning intention? What is the success criteria? What is the learning progression yang perlu dilalui oleh anak-anak? Kalau kita ada ini, kita tahu ke mana anak-anak nak pergi, kita tahu bagaimana anak-anak nak pergi, dan kita tahu anak-anak dah sampai ke belum pada destinasi berkenaan, saya ingat tak ada masalah. Kurikulum apa pun. Yang menjadi masalahnya adalah cikgu, dia tak unpack dia kurikulum. Dia hanya rujuk buku teks, buku kerja. Jadi bila hanya rujuk buku teks, buku kerja, dia akan terikat dengan perkara tersebut. Kalau kita tak kuasai kurikulum akan kuasai kita. Sebab tu kita dengar macam-macam. Cikgu kata tak cukup masa nak melengkapkan ataupun nak menghabiskan kurikulum. Maksudnya cikgu tu dikuasai oleh kurikulum. Dia tak menguasai kurikulum. In order for you to control the curriculum, untuk you menguasai kurikulum itu, you ada autonomi, satu. Yang kedua, you unpack the curriculum. Ada cara dia. Saya dah siapkan modul. Sejak 2013 saya dah memperkenalkan modul unpack the curriculum ataupun nama dalam kementerian KMR, kepahaman melalui reka bentuk, design. Kenapa design? Sebab pembelajaran bermakna tidak boleh berlaku secara kebetulan. Pembelajaran bermakna mesti dirancang dengan teliti, by design. Sebab tu kita gunakan istilah design. Ya. Yang masalah sekarang ni pembelajaran berlaku secara kebetulan. Kebetulan no. It's not about kebetulan. It must be well planned. It must be design. Itu yang kedua. Yang cadangan Ustaz Jaafar tadi itu, saya nampak kita ada masalah dari segi learning partnership. Kalau kita dapat bangunkan learning partnership, sama ada di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Jadi learning partnership ni kita kena bugarkan, ya, supaya pembelajaran boleh berlaku di semua peringkat. Di semua peringkat. Walaupun kita tengok, you tengok anak-anak sekolah rendah, you nak kata pembelajaran bermakna macam mana? Orang tanya saya lah macam mana? Saya kata dia ada dia punya tahap pembelajaran bermakna peringkat dia. Ini jangan bandingkan kita. Ya. Kalau kita bagi satu konsep tu bagi peringkat sekolah rendah, setakat sekolah rendah. Kalau sekolah menengah, setakat sekolah menengah. Kalau peringkat universiti, ada peringkat universiti. Ya, tapi dia masih bermakna kepada di anak-anak berkenaan. Jadi saya nampak kalau kita dapat bugarkan partnership, learning partnership dalam arti kata yang lebih rigorous, yang lebih structured dan dirancang dengan teliti, ABIM sebenarnya boleh menerajui benda ni. Lepas tu saya insya-Allah lah, saya sedang juga dengan sekolah Sri, contoh di universiti memang saya bagi masa 3 tahun. Saya kata saya akan cuba engage selama 3 tahun.
Sebab saya punya engagement, saya tak nak buat engagement yang one off. Saya nak buat secara berterusan sampai cikgu-cikgu tu dapat mengubah amalan. Dan untuk makluman semua ya, kajian menunjukkan cikgu-cikgu tak boleh ubah amalan pedagogi dia dalam tempoh yang singkat. Sekurang-kurangnya 3 tahun. Sebab dia melibatkan cultural change. Dia cultural change takes time. Dia melibatkan belief. Melibatkan apa yang cikgu tu percaya. Dia nak tengok dulu ada hasil tak? Kalau ada hasil, baru dia akan commit, baru dia akan teruskan usaha berkenaan. Wallahu a'lam. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Mustafa. Silakan Dr. Zul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jaafar atas soalan tersebut. Okey, apabila nak menjawab soalan, dia memang betul. Kita segala konsep, teori, semuanya itu sudah cantik, indah, semuanya sudah ada pun di dalam Quran, dalam sunnah dan sebagainya. Even telah dibincangkan oleh para sarjana dan cendekiawan para ulama. Namun yang paling sukar adalah mengimplementasikan dan mengoperasikan itu tersebut. Jadi kita cakap tentang between the ideal and the reality. Okay, realistik dan juga idealistik. Okay. Pertama yang kita tidak mahu tidak mahu, kita mesti melihat bagaimana untuk melaksanakannya. Okay. Jadi yang paling idealnya adalah kita memerlukan satu visi dan wawasan baharu Malaysia. Ya, kita sudah pun wawasan 2020 nampaknya tidak ada satu analisis pun dibuat oleh kerajaan, yang dibuat oleh mana-mana penyelidikan secara teliti tentang kenapa wawasan 2020 itu tidak berjaya ataupun belum berjaya. Bukan gagal lah, belum berjaya ataupun kurang berjaya. Jadi apa yang perlu adalah setiap kita ataupun negara ini ideal ya, perlu mempunyai satu wawasan baharu. Wawasan 2040 ke, wawasan 2050, kita lihat bahawa di negara-negara lain mereka sudah pun memikirkan tentang dipanggil Malaysia, dipanggil Society 5.0 di Jepun sebagai contoh. Mereka tidak berbicara tentang revolusi Industrial Revolution 4.0, mereka ingin melahirkan Society 5.0. Okey, mereka maknanya kita mempunyai wawasan baru. Jadi mungkin cadangan secara realitinya dan peringkat federal maupun di peringkat negeri, kita mempunyai satu wawasan baru yang ingin menetapkan bagaimana kita ingin mencapai tentang masyarakat yang cosmopolitan itu. Dan kita lihat bahawa seringkali apa-apa wawasan itu dia hijack apabila berlakunya perubahan kepimpinan. Dan saya dah tulis satu artikel yang mungkin taklah menonjol, tetapi artikel ini menyarankan wawasan Malaysia yang baru itu mestilah bukan lagi di-endorse oleh kabinet, di-endorse oleh kerajaan semasa, tetapi ianya di-endorse oleh majlis raja-raja. Ya, supaya pada masa akan datang bertukar kerajaan, majlis raja-raja kata inilah wawasan kita yang perlu meneruskan kelestarian apa-apa wawasan untuk mewujudkan masyarakat yang progresif, dinamik dan sebagainya. Itu yang pertama. Dari sudut visi dan misi. Kerana apa-apa kita perlu ada visi, kita perlu ada destination. Dan ini mungkin dapat memberikan pencerahan kepada rakyat Malaysia bahawa kita ke arah mewujudkan masyarakat itu. Okay? Yang kedua adalah dari aspek pelaksanaan dari aspek yang dipanggil pendidikan pelaksanaan menerusi high touch, bukan high tech. Okay? Ini saya ingin ambil contoh yang dibuat di Jepun. Apabila kalau kita baca sejarah bagaimana Jepun bangkit, ya, dan kebangkitan Jepun itu menarik kerana mereka bukan sangat bangkit dengan teknologi, ya. Mereka bangkit dengan adab dan budi. Ya, barang siapa yang pergi ke Jepun, kita lihat bagaimana adab mereka, ketatasusiliaan, kesopanan, malahan bagaimana mereka menjaga kebersihan, bagaimana orang tua mereka menghormati anak-anak menghormati orang tua itu, walaupun ada keburukannya yang suka bunuh diri dan sebagainya, tetapi satu budaya yang unik. Dan mereka, apa yang mereka buat adalah, ya, kesemua itu melibatkan dignity, adalah melibatkan maruah. Apabila mereka tidak memiliki itu, mereka tiada maruah. Maknanya sudah ditanam di dalam setiap individu, setiap warga negara bahawa maruah itu sangat dekat dengan keilmuan,
dengan sekat dengan kerajinan dan juga bahkan sekat dengan cosmopolitan. Dan ini kalau kita boleh baca buku ditulis oleh Yukichi Fukusawa, the so-called the founding father ataupun the tokoh yang mengubah Jepun. Dalam buku dia The Encourage of Learning. Okay? Galakan membaca. Okay? The Galakan menuntut ilmu. Ini buku dia dan ianya mengubah masyarakat Jepun kerana benda tersebut. Jadi saya rasa dalam erti kata yang lain, ianya bukanlah mustahil, tetapi ianya boleh dilaksanakan, tetapi dengan perancangan yang baik. Jadi kalau kita lihat apakah ujian dan cabarannya. Okay? Di dalam buku yang ditulis oleh Paul Kennedy, ini international bestseller, The Rise and Fall of the Great Powers, from 1500 to 2000. Buku ini menceritakan bagaimana the rise and fall of great powers. Daripada situ kita boleh mempelajari. Maknanya kita tidak perlu melakukan eksperimen. Maknanya kita sudah mengetahui apakah apakah isu-isu ataupun punca-punca akarnya kejatuhan empire ataupun the decline of civilization and great powers. Jadi dalam erti kata lain, dari segi sudut politiknya, dari sudut pendidikannya, dan yang terakhir mungkin dalam konteks gerakan Islam. Ini yang mungkin kita sangat dekat, iaitu bagaimana kita mengimarah dan memperkasakan institusi agama, institusi masjid, institusi iaitu untuk mengupgrade ataupun meningkatkan kualiti wacana di masjid sebagai contoh. Meningkatkan mesej-mesej, kualiti mesej disampaikan dalam khutbah. Dan juga bagaimana untuk mencipta naratif baru sambutan-sambutan perayaan dengan mengangkat mesej rahmatan lil alamin cosmopolitan ini. Dan saya kongsikan di akhir ini, saya kongsikan pengalaman ketika berada di Amerika maupun ketika berada di UK. Ketika di Amerika, di antara amalan saya selalu pergi ke Masjid New York, dan beberapa masjid yang lain. Di antara amalan mereka untuk mendekati golongan non-Muslim ini, ialah mereka akan buat high tea di masjid. Maka komuniti akan datang minum-minum bersama dengan orang masjid. Jadi mereka baru tahu bahawa orang Islam ini merupakan orang yang damai, yang cintakan keamanan. Malahan sekiranya ada yang tidak hadir untuk high tea itu, mereka akan pergi ketuk pintu ke rumah untuk tanya khabar apa kesihatan dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh memikirkan sama ada kita boleh melaksanakan perkara tersebut, tetapi apa yang paling penting adalah bagaimana secara proaktifnya, sementara menunggu wawasan baru dan sebagainya, bagaimanakah dari segi aspek gerakan Islam, dari segi aspek institusi agama ini, kita memainkan peranan untuk menunjukkan keindahan Islam itu sebagai agama yang damai. Itu dalam erti kata yang lain, saya ingin merumuskan bahawa untuk pembinaan bangsa Malaysia, untuk mencipta masa depan yang lebih gemilang, berdasarkan kepada realiti semasa, mahu tidak mahu kita tidak mempunyai pilihan yang lain, iaitu perlu membentuk masyarakat yang berpendidikan, dipanggil creating a learning society yang cintakan keamanan, kedamaian, yang membuat keputusan berdasarkan fakta dan ilmu. Kerana apa yang kita lihat adalah masyarakat kita pada hari ini membuat keputusan berdasarkan stories, berdasarkan emosi, berdasarkan cerita. Tetapi kita ingin menukar idea itu, menukar naratif itu bahawa masyarakat kita membuat keputusan, membuat itu adalah berdasarkan figures, fakta, berdasarkan ilmu, berdasarkan kefahaman terhadap cosmopolitan secara keseluruhan. Jadi segi itulah yang boleh saya laksanakan. Jadi dari peringkat policy makersnya, dari segi pusat implementersnya, dan juga dari segi individu itu sendiri, iaitu untuk membentuk keluarga, membentuk masyarakat, membentuk negara yang cosmopolitan, yang meraihkan dalam surah Al-Hujurat itu. Lita'arafu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Profesor Madya, Dr. Zulkifli Hasan dan juga Dr. Mustafa Abdul Majid atas pengkongsian kedua-dua panel sebentar tadi. Dalam sesi bicara tanwir tadi, banyak buah-buah fikir yang dibentangkan pada kita untuk kita sambutlah, untuk kita sambut dan juga untuk kita fahami dengan lebih mendalam dan juga untuk kita amalkan dengan lebih baik, insya-Allah. Yang pertama tadi Dr. Zulkifli Hasan, citra kosmopolitan Islam, dan yang kedua Dr. Mustafa Abdul Majid dengan naratif baru persekolahan. Dua-duanya meninggalkan buah-buah fikir untuk kita, insya-Allah, untuk kita lebih faham
keadaan cabaran dunia pendidikan sekarang, dan dalam masa yang sama dunia yang kita sedang hadapi ni dari segi cabaran pemikiran dan sebagainya. Apapun perjalanan kita masih panjang untuk kita fahami kawasan bangsa Malaysia tersebut, yang salah satunya adalah elemen kosmopolitan Islam tadi, dan tinggal pada kita lah untuk kita teruskan memahaminya, insya-Allah. Dan saya rasa untuk itu, sekadar itulah untuk kita punya bicara tanwir dengan dua orang panel kita tadi. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi pada Profesor Madya, Dr. Zulkifli Hasan dan juga Dr. Mustafa Abdul Majid, serta ahli-ahli tuan-puan yang bertanyakan soalan sebentar tadi. Saya simpulkan di sini dan saya kembalikan ruang kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih Tuan Muhammad Kamil. Selesai sudah acara pertama kita pada pagi ini. Hadirin dan hadirat sekalian, pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah Tuan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Maka selesai sudah acara pertama kita pada pagi ini, majlis kini menjemput hadirin dan hadirat sekalian untuk memasuki ke Muktamar ABIM Negeri Sembilan, sehingga kita bertemu lagi di muktamar. Dan memanjat syukur pada Ilahi dari getar hati dan sanubari. Tekad kita berbakti di sini, menyembah khidmat